Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Harap semuanya okey. Hari ni, kita nak sambung sikit je. Sambungan daripada minggu lepas punya. Sekejap, cikgu share screen dulu. Kat mana share screen ni? Oh, stop sharing. Kejap screen. Jadi kita nak sambung hari ni. Muka surat 53. Kepentingan pemilihan jenis pakaian kasut dan penutup kepala. Hari tu kita dah cerita tentang pakaian chef kan. Sekarang kita nak tengok kepentingan pemilihan jenis pakaian kasut dan penutup kepala. Kepentingan pemilihan jenis pakaian bagi pengendali makanan. Pertama mestilah selesa. Kita nak bekerja. Jadi kita kena nak memastikan keselesaan pergerakan. Mana dia punya colour ni? Kita nak memastikan keselesaan pergerakan. Kedua, kita nak menjamin keselamatan. Itu yang paling penting lah. Kita nak pilih pemakaian ni sebab kita nak jamin keselamatan kita semasa bekerja. Kita nak selesa, kita nak keselamatan. Kemudian mencegah pencemaran makanan. Contohlah kalau kita sebagai penyedia makanan, kemudian pakai pakaian berfashion-fashion, ada batu-batu lip-lap dekat baju, ada bling-bling. So kadang-kadang pencemaran makanan boleh terjadi bila hiasan pada pakaian kita termasuk dalam makanan. So boleh jadi pencemaran makanan dekat situ. Ataupun bila kita pakai baju kita dekat lengan tu, lengan kita berfashion-fashion kan. Lengan punyalah panjang. Pernah tak siapa-siapa kena bila nak ambil lauk kan, masa kenduri ke hari raya ke, lengan baju tercelup dalam kuah. Contohnya kan. So kalau kita sebagai penyedia makanan, kita pakai pula pakaian tak sesuai, so bolehlah terjadinya pencemaran makanan. Tercelup pula lengan baju kita dalam makanan yang kita masak kan. Dah celup makanan, celup pula dekat tempat lain. Jadi boleh berlaku pencemaran makanan. Kemudian mempamerkan diri yang menarik lah. Bila kita kemas, pakaian bersih, dia mempamerkan image ataupun penampilan diri yang baik dan menarik. Kemudian membandingkan dan menilai kelengkapan pakaian oleh staf mengikut bidang kerja. Ni basically dia nak cerita tentang uniform lah. Kelengkapan berpakaian mengikut bidang kerja. So ini kita cerita dalam bidang pemakanan. So sebab skop kita ni bidang pemakanan, jadi jawatan yang dia beri contoh tu adalah seperti pengurus restoran, chef dan juga pramusaji. Pramusaji ni apa? Dia adalah server lah ataupun waiter ataupun waitress di yang menghidangkan makanan. So pengurus restoran, dari segi pemakaian dia memakai kemeja dan berkot, pakai slack, pakai tali leher, kasut bertutup, kemas lah. Dia perlu tak dia tutup kepala? Tidak perlu. Tapi kena disisir dengan rapi. Pakaian pelindung, kasut lah. Kasut dia mesti bertutup. Untuk chef. Pakaian seragam yang mempunyai butang berganda, double breasted. Semalam kita dah cerita tentang, semalam pula. Hari tu cikgu dah bagi penerangan tentang baju butang double breasted ni. Dia ada first layer, lepas tu second layer you button. Kalau siapa yang tak ingat boleh tengok video yang lepas. Kemudian baju lengan panjang, memakai seluar panjang dengan potongan standard. Bukanlah orang kata bootcut lah apa semua tak boleh.
Kemudian memakai skarf leher, memakai kasut bertutup. Okey, semua ni ada sebab dia kenapa. Dalam video yang lepas cikgu ada terangkan. Okey, kemudian penutup kepala, perlu memakai penutup kepala. Okey, bagi lelaki dan perempuan yang tidak bertudung. Bagi perempuan bertudung, masukkan tudung ke dalam baju. Okey, sebab apa? Nak mengelakkan tadilah pencemaran tadi. Kalau biarkan tudung berjurai-jurai nanti, termasuk pula dalam kuah ataupun makanan kita nak masak. Okey, pakaian pelindung, kita ada apron, sarung tangan, kasut bertutup dan penutup mulut. Okey. Okey, untuk pramusaji, okey, ataupun waiter ataupun waitress. Okey, pramusajilah kita panggil. Memakai kemeja dengan rompi di luar, memakai seluar berwarna hitam dengan potongan standard, memakai kasut bertumit berwarna hitam dan memakai tali leher, kupu-kupu ataupun kita panggil bow tie. Okey, penutup kepala tidak perlu memakai penutup kepala, tapi perlu rambut tu perlu kemas, disisir dengan api. Okey, kemudian pakaian pelindung, kita ada kasut bertutup. Okey, untuk pramusaji. So itulah beza dia. Okey. Okey, so ini gambar. Okey. Okey, macam mana seorang chef reka bentuk pakaian yang selamat mengikut bidang kerja. Okey. So dalam gambar ni dia ada tunjuk okey, reka bentuk pakaian yang sesuai dan selamat mengikut bidang kerja adalah perlu untuk mengelakkan sebarang kemalangan dan memberi keselesaan kepada pekerja. Okey, so standard pembelajaran mereka bentuk pakaian yang selamat dan sesuai mengikut bidang kerja lah. Okey, so kita ada topi, okey, berbentuk seperti tabung, okey, ketinggian topi menunjukkan posisi seorang chef. Kita dah bincang juga minggu lepas pula. Video yang lepas, okey, mempunyai lubang di bahagian atas topi untuk pengudaraan, mengelakkan rambut, ni yang penting sebenarnya, mengelakkan rambut masuk ke dalam makanan, okey, dan menyerap peluh di dahi. Sebab itulah dia cover sampai dahi. Okey. So itu untuk topi. Kemudian kita ada skarf leher, okey, diperbuat daripada fabrik, okey, kapas yang selesa supaya boleh lap peluh, bukan lap peluh, menyerap peluh. Dipakai di leher untuk menyerap peluh. Okey, semua dia ada function dia. Okey. Okey, baju chef. Okey, kenalah berlengan panjang. Okey, berwarna putih melambangkan kebersihan. Diperbuat daripada fabrik kapas yang tebal seperti cotton drill dengan gabardine. Okey, mempunyai lapisan yang tebal di bahagian dada untuk melindungi dada daripada api panas. Okey, melindungi lapisan mempunyai lapisan tebal di bahagian dada. Okey, inilah yang kita panggil double breasted tu. Alright. Boleh lukis tak? Okey. Oh, ni ABC. Signature. Okey, so apa ni? Okey, cancel je lah. Okey, so double breasted ni dekat bahagian sini. Okey, macam mana kita nak off ni? Okey, close je lah. Alright. Okey, so dekat bahagian dada ni okey, so ini yang dia panggil double layer tu. Okey, layer yang pertama butang, kemudian kita ada atas dia dan kita butang. Okey. Kemudian kita ada rekaan butang berganda menggunakan pembukaan pakaian sekiranya berlaku kemalangan atau kecederaan serta menukar dan menutup bahagian hadapan yang terkena kotoran. Okey, dia ada function juga ni. Okey, contoh kan kalau bahagian yang ni dah kotor, okey, kita boleh buka button ni, okey, dan kita ambil layer yang dekat belakang tu, letak pula dekat bahagian depan dan kita buttonkan semula. Okey, next kita ada apron, dibuat daripada fabrik kapas yang tebal, menyerap peluh berwarna gelap agar tidak kelihatan okey, kotoran. Okey, lepas tu kita ada seluar panjang. Okey, dibuat daripada fabrik kapas yang tebal, menyerap peluh berwarna gelap agar tidak kelihatan kotor. Kemudian kita ada safety shoes, kasut keselamatan. Okey.
Tapak kasut diperbuat daripada getah dan tebal untuk mengelak daripada tergelincir. Bahagian atas dilindungi besi yang dilapik dengan kulit untuk melindungi kaki jika terjatuh benda berat ke atas kaki. Sebab itulah kalau awak pernah pakai, tak pernah pakailah. Okay, kalau awak pakai ni dia akan rasa berat sikit. Okay, sebab untuk safety reason. Okay, kadang-kadang kita masak-masak lepas tu terjatuh pisau atas kaki kita tak tercedera. Okay. Okay, ni pakaian untuk pramusaji pula. Okay, so pakaian mereka, diorang pakai kemeja, diperbuat daripada fabrik kapas, berlengan panjang dan mempunyai kaf di ujung. Okay, kaf tu apa yang ni? Okay, berwarna putih. Okay, rompi atau vest. Okay, vest. Butang di hadapan supaya mudah ditanggalkan jika berlaku kecederaan atau kemalangan, berwarna gelap. Okay. Kemudian seluar slack. Seluar diperbuat daripada fabrik kapas yang menyerap peluh, berwarna gelap, labuh, paras, buku lali. Okay, kasut warna hitam dan bertumit. Okay. So yang ni pula penampilan diri mengikut bidang kerja. Okay. Penampilan diri yang bersih, kemas dan sesuai dengan bidang kerja secara tidak langsung dapat membantu dalam melaksanakan tugas dengan efisien. Berikut merupakan contoh penampilan diri mengikut bidang kerja. Okay, masih lagi di bidang sektor pemakanan ni. Kita ada pengurus restoran, okay, chef, okay, pembantu dapur, okay, pramusaji, okay, pembantu pramusaji. So ini perbezaan, okay, untuk pakaian lah. Okay, chef dia yang pakar ataupun orang yang menyediakan makanan. Pembantu dapur ni, kitchen helper ni, dia membantu chef. Okay, kadang-kadang kalau nak buat mise en place kan, kita nak buat penyediaan, kadang chef ni akan minta pembantu dapur untuk settingkan, okay, potong ni, potong tu ke, so chef ni akan masak. Okay, so kalau macam dari segi pekerjaan pun, okay, dia ada macam ranking dia jugalah. Okay, so pramusaji ni pembantu pramusaji. Dari segi gaji pun, okay, berbeza mengikut ni pekerjaan ni. Okey, so itu sahaja sebelum kita masuk 2.3. Amalan menjaga kebersihan dan keselamatan makanan. Okay, ni untuk next class. Okay, aktiviti hari ni cikgu nak okay, buat, okay, cikgu nak awak buat, awak lukiskan semula, okay, pakaian ni, okay, gambar ni, lukiskan dan labelkan seperti dalam buku ni. Okay, lukiskan dan labelkan, kemudian warnakan, okay, biar cantik-cantik, warnakan dan hantar pada cikgu. Okay, ambil gambar, boleh buat dalam buku ataupun kertas, ambil gambar dan hantar pada cikgu. Alright, itu saja kerja, satu saja. So cikgu nak awak hantar hari ni lah. Okay, maksudnya kelas kita habis pukul 12.30. So saya nak dapat kerja yang saya berikan ni pada pukul sebelum 12.30. Alright, so itu sahaja untuk kelas hari ni. Okay, kita akan sambung dekat session akan datang. Okay, so itu sahaja. Assalamualaikum. Okay.